Di negeri Kelantan kita mungkin rasa biasa, Pahal. Membangun bersama Islam merupakan identiti kita orang Pahal. Tetapi bagi orang yang tak pernah mari Kelantan, dia tak nak bayar. Lagu mana Islam dalam pentadbiran? Lagu mana Islam dalam pentadbiran? Adakah Islam akan kekal dalam solat sahaja? Bagaimana nak dirubah kepada Islam dalam ekonomi, Islam dalam politik, Islam dalam sosial sebagai satu solusi kepada permasalahan masyarakat? Mereka lupa tentang sejarah bagaimana Saidina ataupun kita panggil khalifah kita Umar bin Abdul Aziz yang telah mentadbir kerajaan Islam selepas daripada kerajaan Khulafaur Rashidin, di mana pada masa pemerintahan yang singkat itu dalam tempoh yang tak lama, baginda berjaya menubuhkan sebuah kerajaan yang hampir tidak ada orang-orang yang mampu ataupun layak untuk terima zakat. Kerana apa? Kerana keimanan, kerana integriti, kerana kemampuan dalam melaksanakan kerja-kerja pentadbiran yang dibuat sehingga boleh memaksimumkan hasil yang dimiliki oleh sesebuah negeri itu terus kepada rakyat. Jadi pada hari ini insya-Allah kita melihat bagaimana kita punya manifesto Kerajaan Kelantan yang telah dilancarkan 2 hari lepas dan oleh Perikatan Nasional menyebut tentang beberapa perkara, iaitu dalam perancangan kerajaan negeri daripada tahun 1990 sehingga sekarang 2023, dalam tempoh 33 tahun, apa yang kita paparkan di sini adalah suatu natijah kepada satu slogan dan dakwah serta ceramah berkenaan dengan bagaimana Islam menjadi solusi untuk kesejahteraan sosioekonomi. Kita negeri yang bukan negeri kaya, tetapi Kelantan antara negeri yang paling banyak mempunyai reserve hutan simpan, yang paling banyak ada pelbagai sumber-sumber mineral yang mungkin tidak ada dan memang tidak ada di tempat lain. Mereka boleh kata macam-macam, tapi kitalah antara negeri yang paling luas hutan simpan. Bagaimana keseimbangan sosioekonomi ini? Kalau kita lihat kadar per kapita, disebut seolah-olah negeri lain banyak tinggi kemampuan rakyat. Tapi bila kita mari ke Kelantan, gilah hujung apa mana pun kita akan tengok. Kerajaan mungkin tidak kaya, tetapi rakyat kita ni kaya bawah, di mana dia tunjukkan kepada kita Islam sebagai solusi, iaitu kenikmatan, kesejahteraan, kemakmuran dimiliki oleh masyarakat. Ekonomi yang diperkenalkan oleh Islam antaranya tentang Ar-Rahnu. Sistem gadaian, kalau sebelum ini di Kelantan agak sukar untuk lihat kedai-kedai pajak gadai Islam. Tetapi bila naik kepimpinan bersama ulama, membangun bersama Islam, bermula 1990, hari ini lebih daripada 20 lokasi dalam Kelantan, kita telah pun berjaya bina ataupun mempunyai pusat-pusat Ar-Rahnu di mana rakyat tak perlu berhutang dengan bank, tetapi untuk industri kecil dan sederhana, rakyat boleh gunakan emas yang mereka ada untuk ditukarkan sebagai cash segera. Dan hari ini Alhamdulillah bukan hanya di Kelantan tapi menular ke seluruh Malaysia. Sistem perbankan Islam, SBTF dan juga sistem Ar-Rahnu bergerak ke seluruh negara sebagai alternatif kepada alung dan juga pajakan yang tidak berlesen ataupun pajakan konvensional. Jadi ini merupakan satu solusi kepada masyarakat bahawa tak perlu pakai bank. Mereka boleh kurangkan kebergantungan kepada loan dan juga insurans ataupun takaful yang tinggi kepada sekiranya mereka berminyak dengan bank, tapi mereka ada solusi dari segi Islam, iaitu dengan cara Ar-Rahnu. Begitu juga kita lihat dari segi pembangunan insan. Di Kelantan, kita mungkin tak mempunyai banyak kilang. Nak compare dengan Penang, nak compare dengan Johor. Tetapi Alhamdulillah, di Kelantan kita ada banyak sekolah agama. 93 buah sekolah agama di bawah Yayasan Islam Kelantan telah melahirkan puluhan ribu dan mungkin ratusan ribu pelajar-pelajar yang menjadi bekalan kepada penceramah-penceramah, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dalam masyarakat. Dan hari ini gagasan yang dibawa oleh Tok Guru, satu rumah, satu hafiz,
sedang menjadi kenyataan kerana hampir setiap tahun ribuan hafiz ataupun hufaz dilahirkan di Kelantan kerana di bawah Yayasan Islam Kelantan ada lebih daripada 8 buah sekolah tahfiz, tak termasuk daripada pondok-pondok dan juga institusi swasta. Jadi kita membekalkan suatu bentuk prasarana dan juga human resource pembangunan manusia yang memiliki kemampuan profesional dan sekaligus memiliki kemampuan untuk menjaga integriti kerana mereka ini merupakan agamawan. Antara tokoh yang kita lahirkan ialah YB Fadli Syari, seorang antara batch pertama pelajar Ma'had Tahfiz Al-Quran di Pulau Syondong yang dilahirkan, dan alhamdulillah hasil daripada pendidikan ini, hari ini kita melihat Ketua Pemuda Perikatan Nasional datang daripada pelajar sekolah kita yang mampu mengupas, mampu memimpin dan merayui masyarakat dalam kaedah yang kita perkenalkan, dan ini merupakan satu contoh Al-Qawiyul Amin yang ingin kita tegakkan. Jadi insya-Allah kata nak bagi banyak masa kepada kedua-dua yang berhormat yang kita jemput. Jadi kata rasa cukuplah sebagai suatu aluan kepada kedua-dua pemimpin pemuda ini untuk terus memberikan butiran-butiran serta mutiara-mutiara untuk dibawa bekal oleh pemuda-pemuda, oleh rakyat kita di Wakaf Baru ini, untuk kita masuk pula ke ceramah kelompok bagi memastikan bahawa undi yang akan diberikan pada 12 hari bulan 8, khususnya di N04 Wakaf Baru dan juga seluruh tempat yang kita bertanding, terus insya-Allah kepada suatu parti yang didokong, yang telah pun kita kenali selama ini sebagai Parti PAS yang berada dalam satu perikatan yang dipanggil Perikatan Nasional. InsyaAllah kegemilangan yang telah pun kita capai dalam PRU Parlimen baru-baru ini akan terus kita ulang, dan insyaAllah bukan setakat ulang, tapi kita mampu bergerak lebih cemerlang kerana pada ketika itu gelombang hijau berlaku di beberapa negeri, tapi hari ini kita lihat gelombang hijau telah menular ke seluruh negara. Apa yang penting, apapun kita buat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya salat kita kerana Allah, mengundi kita pun kerana Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.